Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu. Tubna ilallah ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا يا الله، تبنا يا الله، تبنا يا الله يا الله. ورجعنا يا الله، ورجعنا يا الله، ورجعنا وندمنا يا الله، وندمنا يا الله، وندمنا يا الله. تبنا يا الله، ورجعنا يا الله، وندمنا على ما
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصدق لساني بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج الصدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baca tadi ayat daripada suratul Baqarah ayat yang ke-57 hingga ayat 60. 57 hingga 60. 4 ayat kita nak bincang pada malam ni, iaitu tentang sambungan kisah Bani Israel dan juga Nabi Musa yang kita bincang semalam. Ya, ada 4 ayat je malam ni kita nak cerita, dan cerita ni sebenarnya sangat signifikan. Cerita ni sebenarnya interesting. Ya, seronok kalau kita boleh dengar cerita ni. Malah yang best lagi kalau nanti diizinkan
kita dah bebas daripada COVID-19 ni, border sempadan negara-negara semua dah boleh buka, kita dah start boleh travel, saya cadangkan siapa yang suka travel pergi ke Mesir. Mesir ini memang sangat seronok. Satu, sebab sejarahnya banyak. Kedua, kesan-kesan sejarahnya masih jelas kelihatan sampai hari ini walaupun peristiwanya dah lebih daripada 4,000 tahun. Ketiga, seronoknya sebab dia murah. Living cost, barang kat sana, even nak travel ke sana pun murah. Sejarah dah lah banyak, murah, kemudiannya lagi tempatnya menyeronokkan dan memang sangat best. Sebab tu kalau pergi ke Mesir, insya-Allah doa semoga kita boleh sampai ke Mesir satu hari nanti. Nanti boleh follow trip saja kita akan buat ke Mesir. Yang saya nak cerita 4 ayat malam ni, kesannya kita boleh nampak lagi kalau kita pergi ke semenanjung Sinai, ke utara Mesir, sempadan dengan Palestin, ada satu kawasan namanya Sinai. Ataupun hari ini dipanggil Saint Catherine. Bila mana Kristian ataupun bila mana Israel pernah menjajah kawasan semenanjung Sinai, tapi dimerdekakan balik pada tahun 1973 oleh kerajaan Mesir. So mereka dah ubah nama dan seumpamanya. So kawasan tu namanya Sinai ataupun Saina, yang kita baca dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Wa turi sinin iaitu gunung Sinai, gunung Sina. Tur iaitu gunung, Sinin ataupun Sina ataupun dipanggil Tur Sina, gunung Sinai. Ini ada dekat semenanjung utara Mesir sana, sempadan dengan Palestin. So kalau naik Bukit Tur Sina tu sebenarnya dah boleh tahu dah dekat mana kedudukan arah Palestin. Dah boleh tahu dah sebab dia betul-betul sempadan. So kita boleh tengok macam mana sejarah yang ada dekat kawasan Mesir tu. Hari ini kita nak cerita bermula ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-60 tentang sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran ini, dan kita boleh tengok dekat luar sana, especially dekat Mesir. Okey. Ayat yang ke-57 yang saya baca tadi, tadi saya baca lagu Syekh Abdul Rahman Sudais. Taklah sama, tapi saya cuba untuk ambil inspirasi nak membaca macam lagu Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam satu ataupun Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais tu. So tu lagu yang saya baca tadi lah. Okey, kita nak cerita ayat 57. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami telah menaungi kamu, wahai Bani Israel, dengan awan ataupun awan yang berarak yang menaungi kamu, wahai Bani Israel, daripada kamu kena panas matahari, terik padang pasir. Itu nikmat yang kami berikan kepada Bani Israel, kata Allah. Dan kami juga beri nikmat lagi kepada Bani Israel, kami turunkan kepada kamu makanan dari kami, iaitu manna dan salwa. Serta kami berfirman, makanlah dan kulu washrabu min rizqillah, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Kulu min tayyibat. Allah sebut manna salwa, dan Allah kaitkan manna salwa ni dengan tayyibat, makanan yang high quality. Ma razaqnakum, terhadap apa yang telah kami rezekikan, kami berikan kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi Bani Israel tidaklah mereka maknanya kami, sebab mereka kufurkan nikmat itu, tapi sebenarnya mereka adalah maknanya diri mereka sendiri. Allah beri Bani Israel sejenis makanan dari syurga yang very high quality, dan Allah describe makanan itu dengan nama tayyibat. Dengan nama tayyibat, iaitu makanan-makanan high quality, makanan-makanan yang sangat baik. Apa makanan itu? Allah sebut manna dan salwa. Tapi Allah kata apa? Bani Israel kufurkan nikmat itu. Mereka tak nak manna salwa. Mereka nak juga makan makanan yang low quality, yang saya cerita semalam. Yang mana apa makanan low quality itu dalam ayat yang ke-61. Ayat 61 tu kita recap balik. Bila mana Bani Israel dah makan manna salwa ni, kita cerita apa dia manna salwa tu. Tiba-tiba
Bani Israel boring. Dia tak nak high quality ni. Dia nak juga yang low quality. Ada quality tapi low. Maknanya ada khasiat tapi rendah khasiat. Yang tinggi khasiat tak nak. Itu yang perasnya. Ayat 61 Allah sebut. Ni bukti yang mana Bani Israel mereka kufur nikmat. Mereka nak cari benda yang low quality berbanding high quality yang Allah bagi. So kita tak nak jadi macam Bani Israel ya. Sibuk cari benda-benda yang tak bagus, sedangkan ada banyak lagi benda yang bagus dekat dunia ni. Ayat 61 Allah sebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa كثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ayat 61 Surah Al-Baqarah. Nak cerita Bani Israel dapat makanan yang bagus tapi mereka boring, mereka tak nak. Dan ingat, kenangkan cerita ketika mana kamu wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami boring lah asyik makan benda yang sama. Ta'ami wahid, asyik makan makanan yang satu ni je. Manna salwa, asyik manna, asyik salwa. Sekejap lagi kita cerita ya apa dia manna salwa. Ni bukan nama orang ni, ni sejenis makanan. Bani Israel dia boleh tak nak makanan ni. Dia kata wahai Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami tak nak lah, boring lah makan benda ni. Fada'ulana, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu boleh menumbuhkan daripada bumi ni hasil-hasil bumi, daripada bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa dia ni? Bakliha, iaitu sayur-sayur. Wa fumiha, wa kithaiha, timun-timun. Wa fumiha, bawang-bawang putih. Wa basaliha, wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang dal. Wa basaliha, bawang-bawang merah, bawang-bawang besar. Dia nak makan sayur, nak makan timun, nak makan kacang dal, nak makan bawang putih, nak makan bawang. Ini memang makanan tradisi orang Mesir. Sampai hari ini, daripada zaman dulu sampai hari ini, ini antara makanan utama orang Mesir yang tak boleh tinggal. Even saya yang belajar dekat Mesir 4 tahun, saya juga suka makan makanan ni. Sayur-sayur dia sangat fresh. Walaupun negara Mesir kita menampak macam negara yang susah, kan? Macam kotor, macam padang pasir, tapi tak, tanahnya sangat subur. Sayur dia Masya Allah jauh sedap daripada Cameron Highland. Kalau kat Malaysia ni Cameron Highland lah, jauh sedap. Saya boleh mengaku, bukan nak merendahkan Malaysia, tapi tanah sana sangat subur. Sebab sana ada 4 season. Sometimes ada juga musim salji. Kalau time sejuk sangat dekat tanah tinggi, ada juga salji turun. Tapi nak kata time musim sejuk, time musim panas dia Masya Allah. Dia punya buah limau Masya Allah. Dekat sini kalau tengok limau yang macam sangkis tu, tuan-tuan kalau nak cari limau yang macam sangkis, yang manis, dia punya belakang bontot limau tu, dia macam keluar terbonjol. Saya suka panggil limau buasi. Limau buasi ni, dia macam terkeluar. Daging, kulit dia tu terkeluar ke belakang. Mesir antara pengeluar limau yang macam ni. Limau sukari ni, sedap betul. Sayur-sayur dia, buah-buah dia, Masya Allah. Memang best sangat. Bawang dia manis, boleh makan macam apple. Bawang Malaysia kita ambil pada India ni pedas. Bawang sana daripada pedas tapi manis-manis. Sebab tu sedap buat ulam bawang. Memang seronok betul. Apa lagi? Dia punya timun Masya Allah memang rangup timun dia. Apa lagi? Kacang dal dia, kacang
Dia macam-macam jenis kacang. Kacang pul, kita makan kacang pul kita ni kan, kat sana pun lagi best kacang pul dia. Kacang dal dia, Masya Allah. Makanan ni semua adalah makanan tradisi orang Mesir. Memang best. Saya tak kata makanan tu tak best. Best. Sayur tu semua sangat best. Even kat sini pun, saya cari sayur-sayur Mesir ni ada jual tapi harga mahal. Saya kena cari dekat kedai Village Grocer ataupun Jaya Grocer ataupun kedai-kedai yang dalam shopping mall yang besar-besar yang ada dia punya supermarket tu. Kedai-kedai yang aircon tu kan, dia pergi kat pasar basah kedai aircon baru jumpa sayur-sayur Mesir yang very famous ni. Tapi mahal lah. Saya suka makan sayur gergir. Gergir tu sayur hijau yang saya pernah tunjuk dalam posting saja. Dekat sini dipanggil white rocket. Ditanam dekat Genting dengan dekat Cameron. Tapi rasa dia hampir-hampir gergir yang asal dekat Mesir. Tapi Mesir punya gergir dia besar-besar daun dia. Kalau pergi negara Arab, siapa yang pernah pergi Saudi ke, pernah pergi umrah ke, kita akan makan nasi Arab, dia ada sayur tu, sayur gergir. Sedap tu sayur tu. Kan, memang best. Tapi kat sini kita nak makan sayur macam tu, selek dia kena bayar dengan harga yang mahal. Kat sana semua murah. Nak katanya memang Bani Israel mereka minta makanan tu. Walaupun mereka dapat mana salwa, mereka tak nak yang tu. Mereka nak makanan asasi mereka yang best ni. Tapi mana salwa tu sebenarnya lagi bagus daripada ni. Kan, memang best. Gergil buat ulam kat Mekah, betul. Gergir birra, bukan bilam. Lau alimta fadilatul gergir la zara'ta tahta sarir. Kalau seorang itu mengetahui kelebihan gergir, nescaya dia akan tanam di bawah katil. Kata pepatah Arab. Tak kata istimewanya gergir ni bagus untuk antibody kita, bagus untuk kesihatan luar dalam kita. Okey. Tak apalah, nak ceritanya Bani Israel suka makan makanan-makanan yang dia orang suka. Dia memang best. Makanan kat Mesir ni memang best. Dalam best, murah. Okey. Tapi Allah bagi ketika Bani Israel keluar daripada Mesir, mereka balik ke Palestin. Mereka nak balik ke tanah asal mereka yang lebih istimewa daripada Mesir. Tambah pula Mesir ni negara yang mereka kena kongkong, kena zalim, kena seksa zaman Fir'aun dulu. Hari ni mereka dah bebas daripada Fir'aun. Malah Fir'aun dah mati dalam laut ketika peristiwa laut terbelah tu. Even Mariah Carey dengan Whitney Houston pembuat lagu tu, When You Believe. Siapa-siapa boleh buka lagu When You Believe. Cerita pasal Prince of Egypt. Itu pasal cerita Nabi Musa lah tu, Moses. Kan Mariah Carey dengan Whitney Houston dibuat lagu When You Believe, cerita pasal miracle tu. So dia orang buat teori Exodus. Yang orang Kristian pun percaya teori Exodus ni, iaitu laut terbelah tu. Boleh tengok yang tu. Nak katanya tuan-tuan, bila ada Bani Israel dah lepas daripada cekaman Fir'aun, mereka dah melepasi Tur Sina, mereka nak masuk ke Palestin, sempadan Tur Sina dengan Palestin, mereka tak ada makanan, mereka dah tak dapat dah bawang, kacang, sayur, buah apa semua, mereka dah tak dapat makanan-makanan yang mereka suka makan dekat Mesir. Tiba-tiba dekat sana mereka dapat makanan yang lebih istimewa daripada tu, namanya manna salwa. Mereka tak nak benda tu. Oh, itu yang peliknya. So kita nak cerita sekarang, apa dia manna dan salwa? Bila Allah sebut dalam ayat yang ke-57 yang kita baca awal tadi, wa zallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum. Bani Israel ketika mereka jalan kat padang pasir, tuan-tuan dan puan, bila diorang dah melepasi laut merah, kawasan tu padang pasir, kawasan penuh dengan gunung ganang batu, padang pasir, pokok-pokok pun tak banyak. So Allah bagi keistimewaan kepada Bani Israel dengan Nabi Musa semua. Mereka berjalan dengan panas terik matahari itu, ada awan yang menaungi mereka. Wa zallalna alaikumul ghamam. Mereka macam ada awan je follow. Tuan seronok tuan hidup macam tu. Macam kita lah, kita tengah buat kerja dekat tengah panas sapu sampah ke, tebang pokok kat luar, panas matahari ni. Tiba-tiba awan lalu sekejap lindung matahari. Tiba-tiba kita rasa gelap, tiba-tiba rasa sejuk. Itu sekejap Tiba-tiba dia pergi balik, kita rasa panas balik. Aduh, frust kita. Bayang benda tu tuan-tuan. Nabi Musa, bukan Nabi Musa saja, Bani Israel sekali, mana orang-orang yang bukan Nabi ni pun mereka dapat ghamam. Ghamam ni awan yang menaungi mereka daripada panas matahari. Mereka lalu redup, mereka jalan pada pasir tu redup saja. Oh, istimewa. Best dapat macam tu. Bukan tu saja, bila time mereka tak ada makanan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada mereka. Begitu turunkan dari langit ni, begitu makanan ni high quality. Bila Allah guna perkataan turunkan, benda itu mesti istimewa. Contoh Allah turunkan hujan, ada keistimewaan dia. Allah turunkan rezeki, ada keistimewaannya. Allah turunkan rahmat, ada keistimewaannya. Allah turunkan daripada langit solat, ada keistimewaannya. Apa lagi? Allah naik dan Allah turunkan Nabi Isra' Mi'raj. Bila sebut pasal turun-turun ni, datang daripada atas, dia mesti baik.
Wa anzalas sakinah, contoh Allah turunkan sakinah, ketenangan. Bila Allah guna perkataan wa anzalna, kami turunkan, mesti bagus. Contoh ayat Al-Quran. Kan? Inna nahnu nazzalna Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kami yang turunkan Al-Quran. Begitu benda yang bersifat Allah turun, yang benda itu mesti bagus. Allah guna perkataan yang sama, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan dari sisi kami, iaitu manna dan salwa. So apa dia manna salwa? Ada banyak kajian para ulama dan juga tafsiran para ulama tentang manna dan juga salwa. Banyak tuan-tuan refer dalam hadis, iba dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan ayat yang ke-57 surah Al-Baqarah. Ibnu Katsir sebut dalam tafsir, Ali bin Abi Talhah menyebut daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni iaitu sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas. Abbas ni pakcik Nabi, adik-beradik dengan ayah Nabi iaitu Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas ataupun nama gelarannya Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Dia kata salwa tu sejenis burung yang menyerupai as-summani. Summani ni macam burung-burung yang macam burung merpati, macam tapi tak sama macam merpati. Maknanya boleh makan daging dia. Daripada Ikrimah, salwa ni burung yang seperti burung yang berada dalam syurga. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Ada yang kata dia lebih besar daripada usfur. Usfur ni burung merpati, dia besar sikit daripada merpati. Ada yang kata kecil sikit daripada merpati. Wahab bin Munabbih sebut as-salwa adalah sejenis burung yang dagingnya macam merpati. Maknanya bukan burung yang besar sangat. Burung yang besar apa? Burung kasuari contoh. Burung yang kecil sangat mungkin burung pipit. Tu kecil sangat. Merpati dia tak besar sangat, tak kecil sangat. As-salwa ni burung itu akan mendatangi mereka dan mereka pun mengambilnya seminggu sekali pada satu. Tak payah nak pergi susah-susah. Burung tu jinak, dia datang dekat dengan kita. Burung ni kan sifatnya kan terbang, memang dia tak jinak kan. Tapi as-salwa ni dia jenis jinak. So dia akan datang dapat. Macam tu. Tak payah nak susah-susah nak buat perangkap, tak payah. Tapi yang pastinya dia adalah sejenis burung. Burung tu macam mana? Wallahu a'lam, tapi dia lebih kurang spesies tu. Macam merpati, kecil sikit, ada yang kata besar sikit dan sebagainya. Okey, itu as-salwa. Nak cerita pasal as-salwa ni, orang Mesir mereka suka makan burung. Kita makan ayam. Ayam ni spesies burung ke? Minta maaf, saya tak sempat nak study yang tu. Ayam ni adakah spesies burung ke dia spesies apa? Kalau dia spesies burung, okeylah. Maknanya asalkan spesies burung sesedari dia bagus. Dia ada khasiat. Dia ada khasiat yang tertentu. Tapi kita jarang makan burung yang terbang. Ayam ni burung. Mungkin dia burung tapi dia bukan burung yang terbang. Dia boleh terbang pun sikit-sikit. Kita jarang makan burung yang memang betul-betul yang boleh terbang ni. Sebab kita nak kena buat perangkap. Susah kan nak tembak burung, semua susah. Lepas yang jual dekat kedai yang burung yang untuk makan pun jarang kita jumpa. Burung merpati banyak kita nampak. Tapi tak jual untuk makan. Entah apa orang buat tentang burung merpati ni. Masa saya kecil dulu, mak ayah saya memang bela burung merpati. Tapi saya tak pernah makan burung merpati. Tahu-tahu hilang, habis je daripada sangkar tu. Hari ni pun kan banyak ada jenjiran burung merpati habis, penuh dengan tahi je. Tapi kita tak pernah makan daging burung merpati. Sedangkan, sangat bagus daging burung-burung ni. Kalau orang kampung-kampung kan makan burung wak-wak, makan burung apa, macam-macam burung dia buat tembak-tembak tu. Burung ni sangat bagus. Kalau orang perempuan makan burung, dia untuk menguatkan rahim. Menguatkan rahim. Sebab tu siapa yang jenis rahimnya lemah, mengandung, senang gugur sebagainya. Saya pernah belajar dengan tokoh-tokoh ulama-ulama, even orang-orang lama-lama ajar kita makan burung supaya menguatkan rahim. Ini bagi perempuan yang mungkin ada masalah, senang keguguran ataupun rahimnya lemah. So makan burung. Orang Mesir sampai hari ni mereka buat special menu, iaitu mereka buat burung merpati. Mereka panggang, dalam burung merpati tu ada nasi. Nasi yang macam dah digoreng, letak dalam, dia buang isi perut burung merpati tu, so dalam perut tu diisi nasi goreng. So burung tu dia orang buat bakar golek, macam ayam golek tu, makan, Masya Allah. Siapa yang boleh buka restoran, saya ingat memang famous lah. Buka lah nama restoran tu, apa? Merpati golek. Nasi merpati. Tahu tu, nasi merpati. Yang penting dia adalah burung. Kita tak tahu adakah merpati ni salwa yang pernah dimakan oleh Bani Israel. Wallahu alam. Cuma kita nak ceritanya, kita ambil inspirasi dan kita ambil menu makanan hebat daripada syurga namanya salwa ni. Kita pun tak tahu adakah salwa yang betul dekat dunia ni sekarang apa dia. Wallahu alam.
Adakah Allah bagi salwa kat Bani Israel itu lepas Bani Israel dah tak ada dah salwa tu? Wallahu a'lam. Yang pasti kita makan makanan yang berkhasiat, antaranya burung-burung. Try lah makan burung merpati. Ya, try makan burung puyuh. Tapi sekarang ni kita makan benda tu semua mahal lah. Tapi try makan daging-daging datang daripada burung. Makan pada ayam pun bagus juga. Tapi macam kita faham lah, ayam hari ni nak makan yang bagus, kena makan yang organik. Tapi mahal lah harga organik tu. Kena makan ayam-ayam suntik, ayam-ayam daging ni. Kita faham ya dalam industri ayam daging macam mana. Tapi terpaksa Ustaz, saya pun sama terpaksa makan ayam-ayam macam ni. Kan yang dimakan, yang dia itu membesar dengan pellet, dengan dedak-dedak, yang makanan yang diproses. Macam kita lah makan makanan yang diproses. Beza berbanding orang yang makan makanan yang berkhasiat, duduk kat kampung-kampung, makan makanan khasiat, tak makan fast food. So, ayam-ayam makan fast food juga hari ni. Pellet-pellet tu fast food tu, makanan proses. Yang dia tak dapat nutrisi yang sebenar, semuanya artificial. Ada nutritionnya tapi dia tak lengkap. Makanan tu tidak lengkap. So kita terpaksa makan ayam tu. Tu tak termasuk ayam ni disuntik dengan macam-macam artificial lah, suntikan sana, suntikan sini lah, semua-semua tu. Kalau yang tengok dalam industri yang tipu tu lagi lah macam-macam kan. Ayam yang kecil disuntik supaya gemuk, macam-macam lagi, na'udzubillah min zalik. Kita tak dapat makanan yang sebenar, tapi kita cari sebab kita nak dapat thayyibat. Kita kena cari dalam hidup kita hari ni. Kita pun tak tahu adakah salwa yang ada zaman Bani Israel tu, zaman Nabi Musa tu Allah dah angkat balik ke langit, wallahu a'lam. Yang pasti kita ambil adaptasi daripada ayat salwa ni, iaitu kita carilah mana-mana burung yang ada yang berkhasiat, yang disebut khasiatnya oleh tokoh-tokoh pemakanan kita ke ataupun orang-orang lama kita, dan kita makan benda tu ya, burung. Okay, itu satu pasal salwa. Orang Mesir dibuat tu makan burung merpati dalam letak nasi, dia golek-golek makan tak atas pinggan dia tu, kita kepak burung tu makan nasi dengan daging burung. Best betul lah. Siapa yang nak buat restoran ni, saya harap sangat tolonglah iklan betul. Saya teringin sangat nak makan. Teringin sangat nak makan. Dia panggil hamam mahshi. Hamam mahshi pula. Betul lah, hamam mahshi. Dia burung merpati, dia golek ada nasi. Seronok betul. Inspirasi salwa. Okey. Salwa bukan nama orang nama burung, sejenis burung. Okey, satu lagi yang Allah cerita dalam 57 ni, manna, makanan Bani Israel, nama dia manna. So manna ni pula apa dia? Imam Qurtubi menyebut manna iaitu sejenis gam yang manis. Maknanya sejenis cecair. Gam ni maksudnya dia sejenis cecair yang pekat. Gam berarti dia tarik, dia adalah kan, dia macam gam. Ada yang dikatakan macam madu, tapi bukan madu, macam madu. Sama ada warnanya, atau macam madu pada dia punya gamnya, atau mungkin pada rasanya. Tapi dia pasti dia adalah sejenis gam. Dia bukan cecair macam air, tak. Dia macam gam. Imam Baydawi menyebut dia macam taranjabin. Taranjabin ni dia macam jenis-jenis gam. Jenis-jenis cecair yang likat, yang pekat, yang melekat. Cecair yang melekat. Dia panggil taranjabin. Taranjabin ni bukan gula kapas. Gula kapas dia tak melekat. Dia sikit sangat. Ni dia betul-betul. Dia likat dan dia melekat. Macam madu pun dia... Madu tu kalau cair, dia cair. Tapi kalau kita pekatkan madu, pekatkan betul-betul dan kita bekukan sikit, kita sejukkan madu tu, dia akan jadi pekat. Lebih kurang macam tu. Tapi madu still cair. Taranjabin ni ataupun manna ni, dia lagi pekat daripada madu. Tapi warnanya hampir-hampir macam madu. Dia kekuningan, warna-warna emas tu. Kuning-kuning gelap macam tu. Macam madu juga. Kalau madu Arab, dia gelap. Kalau madu Eropah, madu Europe atau madu negara-negara lain-lain ni, dia lebih cerah. Nougat tu apa Nougat. Nougat ni macam gula-gula yang pekat kan. Okey. Macam chewing gum. Macam hampir, tapi dia tak chewing gum. Chewing gum yang itu artificial. Okey. Ada yang kata, Ibn Zaid kata madu, ada yang kata dia macam sejenis cecair yang turun daripada pokok, ada yang kata dia turun pada waktu pagi. Macam itulah lebih kurang. Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur kata manna ni sejenis bahan seperti gam yang ada di pokok-pokok kawasan padang pasir, kawasan yang panas. Dia mempunyai rasa manis dan masam, warna kekuningan, dan dia banyak dapati di lembah-lembah. Dia keluar dekat pokok,
Bila dia dah beku, dia akan jadi keras. Lebih kurang macam itulah. Profesor Muhammad Quraish Shihab, al-manna ialah butir-butir warna merah yang terhimpun pada daun-daun, biasanya turun pada waktu pagi menjelang terbitnya matahari. Warnanya masam, ada manis-manis sikit, warna kekuningan. Alright, okay, senang cerita yang tu lah. Cukup yang tu. Itu teori. Saya nak share pengalaman saya. Siapa nak dengar pengalaman saya pasal manna secara spesifik? Dia bukan pasal teori saja ni. Bukan cerita gam macam mana apa semua Siapa yang nak dengar cerita saya sendiri secara live ni? Saya nak cerita pengalaman saya sendiri pergi ke kawasan pokok akasia dekat Sudan, dekat sebuah tempat nama dia Kordofan. Search dekat Google Kordofan. Dekat selatan Sudan. Padang pasir, panas, ada pokok sebiji. Pokok dia panggil pokok akasia. Pokok akasia ni ada banyak jenis. Dekat Malaysia ni banyak pokok akasia, tapi pokok akasia dekat Malaysia ni banyak yang beracun. Pokok akasia dekat Amerika pun banyak. Banyak pokok akasia. Dia akasia ni ada banyak jenis. Tapi yang dekat Sudan ni ada sejenis pokok akasia. Saya lupa nama dia, apalah nama saintifik akasia dia tu. Ada macam-macam jenis. Cuma yang akasia yang dekat Sudan, dekat Kordofan ni, saya pergi masa tu musim panas. Panas ni 60 darjah Celsius. Panas sangat. Saya balik daripada kawasan tu, saya demam. Tambah pula, masa tu Sudan tengah perang. Masa tu memang tengah ada peperangan saudara. Mereka tengah merebut kawasan masa tu. Memang perang, betul-betul perang ni. Tapi saya tak masuk ke kawasan perang tu lah. Dan saya pergi pun di-escort oleh tentera Sudan pada masa tu. Saya pergi ke kawasan Kordofan. Ada banyak pokok akasia. Boleh search Kordofan ataupun akasia Sudan. Kita akan jumpa pokok-pokok yang dikaitkan dengan manna ni. So pokok akasia ni memang pokok-pokok yang ratusan tahun duduk kat kawasan yang panas. Sebab tu dekat Amerika pun ada juga pokok-pokok yang macam ni. Dan mereka mempercayai pokok inilah yang keluarkan cecair ataupun getah yang dipanggil gam ini. Dan sampai hari ini orang establish namanya sebagai gam Arab ataupun Arabic gum. Dan dikaitkan gam Arabic ataupun Arabic gum ini dengan manna yang dicerita dalam ayat 57 surah Al-Baqarah ni. Tapi kita tak kata ini dikatakan ataupun dipercayai atau dikaitkan dengan manna yang disebut oleh Allah dalam ayat 57 cerita pasal Bani Israel dengan Nabi Musa. Tapi taklah kita kata manna dalam Quran tu inilah dia, tak. Cuma dikatakan ataupun mirip dan seumpamanya. Dari sudut khasiat yang Allah sebut tayyibat, khasiatnya, kelebihannya apa semua memang diperakui gam Arabic hari ini 80% prebiotiknya sangat tinggi berbanding nutrisi prebiotik pada sayur, pada buah-buahan ataupun pada susu ibu. Tahu tak apa maksud prebiotik? Kita dalam badan kita ni kena ada bakteria. Dalam badan kita memang ada bakteria pun. Bakteria inilah yang menjalankan fungsi-fungsi organ. Yang menjaga organ dan menjalankan fungsi-fungsi organ kita ni antaranya adalah bakteria-bakteria yang hidup dalam badan kita. So bakteria-bakteria ni yang dipanggil sebagai probiotik ni, mereka ni memerlukan makanan-makanan nutrisi untuk dia yang dipanggil prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik. Bakteria dalam badan kita ni kalau dia sihat, dia dapat nutrisi dia, so dia akan jalankan kerja dia dalam badan kita. Macam itulah lebih kurang cerita dia. So prebiotik ni dia adalah makanan kepada bakteria tu. Bukan makanan untuk kita, makanan untuk bakteria. Bila bakteria tu sihat, antibody kita bagus. Itu maksud dia. Mana fungsi organ atau fungsi apa saja dalam badan kita dipanggil antibody ni akan elok. Kita hari ni kadang-kadang fungsi organ atau fungsi antibody kita dah kurang sebab apa? Sebab bakteria kita dalam badan banyak bakteria jahat. Betul hari ni kita minum susu kultur lah, kita minum benda-benda yogurt, semua nak masukkan balik bakteria-bakteria yang baru ni. Apa iklan tersebut apa? Lactobacillus, apa benda-benda tu bakteria lah tu. So kita nak bakteria hidup, bakteria sihat masuk dalam badan, betul kena makan yogurt, kena minum susu, kena ambil suplemen prebiotik orang jual dekat kedai-kedai hari ni kan. Tapi prebiotik yang macam tu kadang-kadang mereka buat daripada buah-buahan, daripada sayuran. Kalau budak-budak kecil mereka minum susu ibu, itu sangat bagus tu, prebiotik yang sangat bagus datang daripada kolesterol ibu ataupun susu ibu, bagus. Tapi dalam kajian sains hari ni, gum Arabic memiliki khasiat kandungan nutrisi prebiotiknya lebih tinggi daripada prebiotik-prebiotik yang ada pada sayur, pada buah dan pada susu.
Gum Arabic ni. Ni saya cerita secara saintifik lah. Kenapa saya tahu benda ni? Sebab saya pergi ke Sudan tu, bukan pergi jalan. Tak ada kerja, pergi berjalan tempat panas macam tu. 60 degree, panas betul. Memang demam, memang demam. Tengah perang pula masa tu, Masya Allah. Tapi saya buat kajian, kita pergi buat dokumentari cerita pasal sejarah Bani Israel. Kita pergi explore, apa dia mana-mana yang sebut dalam Al-Quran ni. So kita cari pandangan ulama'. So akhirnya saya sampai di Kordofan di Sudan. Dan saya tengok sendiri macam mana cecair itu keluar daripada pokok akasia ni. Apa saya lupa nama pokok tu lah. Akasia Senegal. Dalam bahasa saintifik ini dipanggil Akasia Senegal. Dia ada macam-macam jenis akasia lah. Yang keluar kat Malaysia ni dibuat perabot-perabot daripada pokok akasia. Tapi itu bukan akasia yang keluarkan Arabik tu. Itu akasia lain. Okey. So saya pergi sendiri ke Kordofan, tengok pokok-pokok ni dan tengok macam mana orang Sudan, mereka toreh pokok tu macam kita toreh getah. Dia toreh kulit-kulit pokok, keluar getah yang warna kekuningan macam emas, macam madu. Dia keluar cecair. Dia toreh pada waktu pagi, macam kita toreh getah pagi-pagi. Sebab pagi pokok tu sejuk, so dia akan keluarkan getah. Dia keluarkan getah. Cecair tu. Kalau tuan-tuan search dekat YouTube, type je Arabic gum, nanti akan keluar video saya dekat sana tu. Dia keluar getah pokok dan dia orang biarkan getah tu sebab nanti tengah hari petang mereka akan toreh ataupun esok pagi sebelum dia toreh yang baru dia akan kutip yang dah keras sebab bila dia lama duduk dekat luar dia akan mengeras. Bila dia mengeras dia orang toreh, dia orang simpan benda tu. Dia akan jadi keras macam batu. So dia orang akan hancur, dia tumbuk, dia orang giling, dia orang kisar apa semua jadi serbuk dan dia orang bancuh dengan air atau dia orang tabur dalam makanan. Jadi serbuk yang halus, bancuh dengan air jadi minuman. Ditabur dalam makanan jadi makanan. So mana makanan tu ada nutrisi tambahan. Nutrisi tambahan namanya al-manna. Dia panggil gum Arabic. Arabic gum. Hari ni orang letakkan Arabic gum ni dalam susu. Contoh Contoh. Ni saya nak cerita satu produk. Saya ada satu produk. Sekali saya nak cerita produk lah. Minta izin saya nak cerita produk yang saya keluarkan bersama. Nama dia Rahmat Susu. Rahmat susu ni sebab saya nak bagi tahu susu tu memang rahmat daripada Allah. Allah turunkan susu ni antara makanan yang bagus. Susu ni dia adalah makanan dan minuman. Sebab susu ni mengenyangkan. Even Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, 3 benda kalau orang bagi jangan tolak. Minyak wangi, bantal, susu. Jangan tolak. Mana minyak wangi ambil walaupun kita ada perfume, orang bagi perfume, ambil lah juga perfume tu. Calik lah juga sikit. Salah satunya adalah susu. So susu ni bagus. So saya buat satu formulasi susu, saya letak juga dalam tu bukan sekadar susu, letak coklat, letak barley, letak badam, letak koko, antaranya apa yang saya letak? Gum Arabic gum. Susu dah ada prebiotik dalam tu, dah ada kandungan nutrisi. Kita tambah lagi nutrisi tambahan, apa dia? Gum Arabic. Sebab kita nak tambahkan lagi nutrisi kepada bakteria dalam badan kita. Supaya bakteria tu sihat, dan akhirnya fungsi tu dah sihat, kita tambah lagi kesihatan yang ada pada susu formula. Saya bagi nama Rahmat Susu. Mariati tanya, apa je nama mana yang bagus yang kita boleh beli? Kalau nak beli serbuk mana saja, saya cadangkan boleh Google jenama Natural Prebiotic. Natural, N-A-T-U-R-A-L, Prebiotic. Natural Prebiotic. Ini saya cerita ni sebab saya kenal orang-orang tu. Doktor-doktor, diorang tu doktor-doktor je. Natural Prebiotic ni, dia punya produk dia tak silap saya Manna Thayyibat. Dia orang buat macam tu. Nama company mereka Natural Prebiotic. Boleh cari dekat Google. Sebab dia orang guna mana yang raw, yang high quality punya. Sebab jangan tertipu sebab banyak mana dia jual di pasaran dan dia adalah low quality. Yang dia orang dah bercampur macam benda dan jual terlalu murah. Kalau tanya saya pergi ke tempat proses di Sudan sana, saya tengok macam mana dia orang proses. Memang ini yang high quality punya mana. Dan dia agak pricey sikit berbanding yang kita jumpa mana yang ada ataupun gum Arabic yang ada yang jual murah tu. Tuan-tuan faham lah suplemen yang murah dengan suplemen yang mahal. Tuan-tuan boleh faham sendiri lah yang tu. Betul, natural prebiotic tu. Okey, cuma saya bukan nak cerita pasal mana tu, saya nak cerita pengalaman saya tengok macam mana dia orang toreh benda tu dan pengalaman saya makan benda tu spesifik. Saya makan mana tu dekat Kordofan. Kita ni jadi manusia bila kita makan apa-apa makanan, makan nasi dan makan sayur dan makan apa, kita akan nak buang air, betul tak? Kita makan dan kita risau kalau makan lama kita tak buang air. Tak buang air besar contoh
Kita makan nasi, makan sayur, makan ayam, makan apa semua, minum air itu ini. Tiba-tiba tak buang air besar. Kita risau tak? Contoh duduk kat Malaysia, makan beberapa hari ni, tak buang air. Orang kata tak berak-berak. Kita rasa, weh risau apa, sembelit aku ni. Sebab kita diajar makan, kena makan serat, makan buah. Makan itu supaya kita makan dan kita boleh buang. Kita makan, kita boleh buang. Betul tak? Kita ada saluran pencernaan dalam badan kita. So dia akan proses apa yang kita makan dan dia akan buang. Sesedari, tapi kalau kita ingat cerita makanan dalam syurga, apa yang kita makan, kita tak perlu buang. Bermaksud apa? Kita dekat dunia ni, kita kena cari ciri-ciri makanan syurga. Makanan yang high quality. Sebab sifat makanan high quality, kita makan dan kita akan kurang buang. Dan bila kita kurang buang, kita tak sembelit pun sebenarnya. Cuma dia adalah nutrisi yang diabsorb oleh tubuh badan kita. Hari ni kita kena makan banyak makanan yang kurang nutrisi. Dan akhirnya dia tak perlu disimpan, dia perlu dibuang. Kalau simpan, dia jadi penyakit. Ini bukan saya cakap, doktor-doktor cakap. Saya nakalkan, saya pindahkan kata-kata mereka, saya pinjam kata-kata mereka. Dalam kajian pakar-pakar dietetik hari ni. Even saya ada satu buku. Ada tak kat sini? Ensiklopedia Pemakanan dan Perubatan Islam. Saya ambil sekejap buku tu. Okey. Ini. Dr. Fazli Ibrahim, Dr. Wan Nasruddin dan juga Profesor Dr. Aminah. Dr. Aminah ni sahabat saya lah. Kami pernah travel sama-sama ke Eropah. Dr. Aminah share macam-macam benda pasal ni dan saya pun bila cerita pasal Quran dan kita orang sama-sama blend tentang kajian Quran dan juga kajian sains dan juga dietetik. Dr. Aminah daripada UPM. So akhirnya mereka dengan pakar-pakar doktor yang lain, dia orang buat Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Buku diterbitkan oleh Telaga Biru. Dan cerita pasal madu, cerita pasal badam, cerita pasal macam-macam. Benda yang sangat-sangat berkhasiat. Habatus sauda, kacang kuda, lobak, bawang, badam. Benda yang kita bincang pasal makanan Bani Israel tadi. Halba, serai, madu, burung, daging. Apa lagi? Anggur, kismis, bidara, pisang, zaitun, gandum, beras, pe, labu, timun. InsyaAllah. Ini kelebihan-kelebihan makanan-makanan yang ada dalam Al-Quran dan ada juga makanan itu kita boleh dapat dekat dunia hari ini. Best ni buku ni. Buku ni sangat bagus. Saya recommend kita boleh cari buku ni. Buah tin, buah zaitun, apa semua tu makanan-makanan yang bagus. So Prof Aminah ni antara yang sama-sama dengan tim saya yang kita pernah buat kajian ni sama-sama. So seronok bila kita cerita pasal pemakanan-pemakanan macam ni. Kita makan dekat dunia hari ni, kita tak boleh makan dan kita simpan, tak boleh sebab makanan kita ni banyak yang diproses. Kita jarang dapat makanan yang organik. Sebab tu orang-orang dekat kampung-kampung mereka makan benda yang organik. Sebab tu toilet mereka simple-simple je, mereka tak perlu toilet canggih-canggih macam kita. Sebab mereka tak buang air beberapa hari pun tak apa. Bukan tak buang air kencing, kan? Kadang-kadang mereka tak buang air besar pun. Sebab makanan mereka sangat berkhasiat. Sifat makanan berkhasiat ni dia diabsorb. Dia tak perlu disimpan. Kita hari ni sebab simpan, maka sebab tu kita kena banyak makan serat. Kandungan-kandungan serat kena banyak supaya dia boleh flush apa yang kita makan. Sedangkan sifat makanan syurga, dia tak perlu flush. Siapa yang jual toilet dekat syurga tak laku. Nak katanya setelah kita makan makanan dalam syurga ni, kita tak perlu buang air pun. So dekat dunia kita boleh cari sifat-sifat yang hampir macam tu. Dia panggil syurga dunia. So carilah makanan berkhasiat. Pengalaman saya secara ni bukan kita cerita teori, bukan cerita logik je. Bila saya duduk di Kordofan, kita jenis yang orang yang hari-hari kena buang air besar. Buang air kecil tu confirm lah. Buang air besar hari-hari. Kalau tak buang tu kita rasa macam tak best badan. Itu time kita kat tempat lain. Bila saya sampai ke Kordofan, tengok orang-orang Sudan, especially di kawasan selatan, yang mereka ni duduk dalam kawasan yang organik. Contoh kalau kita dekat Malaysia ni, kita pergilah ke belah-belah pedalaman sikit, pergi duduk dengan orang asli. Dia orang ni bukan hari-hari berak, tuan. Minta maaf saya guna perkataan berak. Dia orang ni bukan hari-hari kena buang air, tak. Sebab dia orang makan makanan berkhasiat, dia bukan makanan proses. Makanan fresh. Nak daging, buru, tembak, makan terus fresh. Nak buah, petik, makan. Tak ada simpan-simpan petik ais, tak ada. Air fresh, mineral water, direct. Kita air sejuk, kena artificial duduk dalam peti sejuk. Lain, tuan-tuan. Kan organik ni, hidup natural. Oh, lain tuan-tuan. So bila saya duduk di Kordofan, sebuah negara yang panas,
Kita macam hari-hari kita tengok rumah semua adalah rumah semua macam sedih-sedih je rumah dia. Yang kita risau adalah bila tengok rumah orang, kita fikir toilet lah kan. Kita akan cari, tengok rumah ni tak ada toilet, tengok rumah ni tak ada toilet. Toilet tak ada. Bukan toilet kecil, bukan toilet kotor sesedari. Toilet tak ada. Saya macam dah risau. Saya dengan kru, dengan tim saya dah macam, biar betul takkan kita nak buang air merata-rata je. Rupanya memang tradisi diorang kat sana, diorang memang tak buang air sangat. Sebab diorang makan makanan yang high quality. So diorang tak risau pun kalau tak buang air besar. Jadi bila saya duduk sana, saya pun akhirnya bila saya makan al-manna tu especially, apa-apa saja kita duduk kat sana dalam beberapa minggu tu, kita kerap makan manna raw yang tanpa proses, yang daripada pokok, dan kita makan, buat air, makan sebagainya. Kita tak buang air besar sangat. Dan kita tak sakit. Kita rasa malah kita rasa sihat. Antibody kita jadi kuat pula kita rasa. Itu pengalaman saya sendiri. Sebab tu akhirnya bila mana saya buat rahmat susu, saya masukkan unsur prebiotik ini yang saya ambil daripada nutrisi gum arabic sebagai nutrisi tambahan dalam gum arabic ni. Sebab tu yang saya nak share ayat 57 surah Al-Baqarah. Dia bukan sekadar kisah, tapi saya cuba ambil inspirasi dan saya adaptasi, kita buat implementation dari sudut kajian sains. Kita jumpa pakar pemakanan, dietetik dan sebagainya. So bila kita baca ayat ni, kita rasa, patutlah Bani Israel, dia orang boleh stay dekat kawasan Gunung Tursina, kawasan panas dan sebagainya, tapi mereka tak sakit, mereka kuat antibody. Sebab apa? Mereka dapat mana. Mereka dapat mana tu. Mereka jadi sihat, jadi kuat antibody walaupun berjalan beratus kilometer dan sebagainya, tengah terik pada matahari lagi. Dapat pula burung. So makanan-makanan yang high quality itulah yang menguatkan antibody kita dan memberikan nutrisi yang sangat bagus untuk badan kita. So apa yang kita boleh belajar pada ayat 57 adalah kita kena cari makanan yang tinggi khasiat dalam negara kita. Dalam dunia ni ada, sebab tu saya jalankan buku ni. Daripada Telaga Biru. Boleh cari search kat internet macam mana nak dapatkan indahnya pemakanan dan perubatan Islam. Satu dikaitkan dengan ayat Quran, mana dapat menghayati kebesaran Allah menerusi ayat Quran. Kemudian kita boleh dapat maklumat baru tentang dunia tumbuhan-tumbuhan, pemakanan yang ada dekat sekeliling kita. So dia boleh juga jadi panduan kepada pengamal perubatan alternatif bagi orang yang nak makan suplemen, rawatan alternatif dan sebagainya. Sangat bagus benda ni. Okey, kat mana nak beli rahmat susu? Masya Allah. Rahmat susu boleh contact saya direct. Ada. Ataupun boleh search aja Facebook ataupun Instagram Rahmat Susu. Ataupun nak interesting lagi, esok pukul 9.30 pagi saya akan live dekat Wow Shop TV 9. Boleh tengok dekat Wow Shop TV 9 pukul 9.30 pagi, saya akan share detail pasal sejarah, pasal kajian dan juga pasal produk Rahmat Susu ni. Boleh beli kat Wow Shop pun boleh. Buka je Wow Shop, search dekat internet Wow Shop, cari Rahmat Susu, akan jumpa dalam website. Tapi aku nak tengok saya live esok pukul 9.30 pagi. Kita promote sikit Minta izin lah promote dekat IG live ni. Produk sendiri je pun. Ni powder. Ni saya buat ni powder, so kita boleh. Yang saya akan live esok adalah susu coklat. Susu coklat yang ada campur gam arabic apa semua ni. Ada satu lagi saya buat susu kambing, susu putih, dia campur dengan madu. So dia punya manis dia adalah manis madu, bukan manis gula. Kalau yang susu coklat ni saya tak guna gula kasar tu, saya guna gula nano. Gula nano ni dia 5 kali ganda lebih manis daripada gula biasa. So kita tak perlu letak banyak. So letak sikit je gula nano dalam coklat, dalam susu coklat tu, dia dah manis. So manis dia manis gula nano. So dia khasiat. Ada pula arabic gum, ada pula badam, ada pula barley, ada pula koko dalam tu. So memang power. Memang power. Alright, so boleh tengok. Saya kena iklan dekat IKIM ni. InsyaAllah. Ongoing insya-Allah. So boleh dapatkan dekat Wow Shop pun ada boleh search Rahmat Susu dekat Wow Shop, insya-Allah boleh dapatkan. Atau boleh contact saya, boleh DM saya siapa nak try Rahmat Susu, sama ada Rahmat Susu coklat ataupun Rahmat Susu kambing. Saya ambil peluang, saya nak promote lah sebenarnya produk saya ni. Saya jarang promote produk, orang pun tahu saya jual telekor, saya jual tudung, jual jubah, jual macam-macam. Cuma saya jarang promote produk. Cuma saya sekali ini produk yang terbaru yang kami hasilkan. Ialah kita pun faham ini musim orang semua struggle dengan pendapatan. So kita bukan sekadar nak jana pendapatan untuk diri sendiri, tapi kita buka peluang pada orang ramai. Dan dalam masa yang sama kita boleh ambil pekerja. So pekerja pun dapat pendapatan. Lepas tu ada yang jadi agent, jadi dropship lagi, semua boleh tambah pendapatan insya-Allah. Yang Puan Mariati boleh try order
puan boleh DM saya, nanti boleh saya terus forward kat tuan. Try dapatkan dua-dua. Susu coklat boleh try, susu kambing pun boleh try. Kita bagi package, dia ada package set yang lagi berbaloi daripada beli satu-satu. Saya boleh jamin insya-Allah sedap dan berkhasiat insya-Allah. So boleh tonton esok pukul 9.30 pagi dekat Workshop TV 9. Alright, ambil masa sikit untuk promote produk sendiri. Cik promote produk orang je kan. Alright. Itu cerita pasal Manna Salwa. So saya cerita tadi ni detail, bukan sekadar sejarah, tapi saya ada pengalaman pergi ke Kordofan, ke Sudan. Kita tengok sini macam dia proses gam Arabic tu, masya-Allah. Memang luar biasa, memang sangat mukjizat. Kita tengok tu interesting, kita jadi excited tengok pokok akasya. Malah saya pun turis sendiri. Kemudiannya saya makan sendiri benda yang masih cair tu. So dia ada rasa, dia ada manis sikit, tapi dia tak manis macam madu. Dia ada manis dia ada tawar dia ada payau dia campur-campur. Ada masam dia campur-campur. Dia sangat subjektif rasa dia. Mungkin ada orang rasa manis, saya rasa dia ada manis sikit sangat. Dia ada pahit sikit, dia ada tawar sikit, dia ada payau sikit, dia ada masam sikit, dia campur-campur. Diet friendly insya-Allah, Puan Mariati, insya-Allah. Setakat ni saya pun dah jumpa banyak testimoni, memang semua orang happy dengan produk Rahmat Susu tu. So boleh try lah, support juga boleh try cari Rahmat Susu, boleh cari IG dia Rahmat Susu ataupun Facebook dia Rahmat Susu HQ. IG pun Rahmat Susu HQ juga. Nanti ada staff yang akan tolong assist untuk bantu. Alright. Ataupun DM saya direct pun boleh, nanti saya tolong macam mana cara nak beli. Okey, itu cerita pasal Bani Israel dengan Manna Salwa. Okey. Kemudiannya Allah cerita dalam ayat yang ke-58, dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Kemudian makanlah apa-apa makanan yang ada dalamnya dengan sepuas-puasnya. Apa saja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri dan mintalah ampun kepadanya. Dan mintalah kepada Allah dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami. Supaya naghfir lakum khatayakum, supaya kami boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pula pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini cerita Allah offer kepada Bani Israel, mereka masuk ke Palestin. Allah suruh mereka masuk dalam keadaan tunduk, patuh kepada Allah, masuk dengan keadaan taat. Dan Allah suruh bukan sekadar masuk ke Palestin, malah fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah dari benda-benda yang ada dalamnya dengan sepuas-puasnya apa yang kamu sukai. Sebab dekat Palestin ni memang antara negara, kalau tanya saya pun dah masuk Palestin, kita dah bawa orang pergi trip masuk Palestin, Mesir, Palestin ni masya-Allah. Makanan dia, buah-buahan dia memang sedap. Tanah mereka memang tanah yang subur. Betul, Palestin ni Israel nak sangat ambil. Tu yang hari ni dia buat negara haram Israel tu. Negaranya sangat, tanah yang sangat subur. Bukan sekadar untuk pembangunan, malah untuk tanaman, untuk ziraah, untuk pertanian, masya-Allah. Sebab tu, dia punya delima Palestin, masya-Allah. Buah zaitun Palestin, masya-Allah. Hebat. Betul, produk Israel ni, saya tengok made in Israel, produk dia memang sangat high quality. Tapi sebenarnya bukan made in Israel, made in Palestin sebenarnya, saudara. Dia macam mana dah kerana Israel yang ambil alih, sebab mereka memang nak tanah tu. Satunya dia adalah bumi Syam. Bumi Syam ni bumi yang diberkati. Bumi yang Allah beri berkat dengan sebab malaikat banyak. Keduanya bumi berkat sebab tanahnya subur. Dan sebab tu Allah sebut dalam cerita Isra Mi'raj kan, subhanallazi asra bi amri lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni Palestin. Alladzi barakna haulah. Allah sebut apa? Yang kami berkati sekelilingnya. Sebenarnya bukan Masjid Al-Aqsa saja Allah berkat, sekelilingnya, tanahnya memang luar biasa. Betul, Allah sebut masuk Palestin dalam keadaan kamu masuk dalam bandar ni, kemudian kamu makan sepuas-puasnya apa yang kamu ingini. Memang best kat Palestin, saudara. Malah tanah dia pun macam Eropah. Kalau pergi pula musim sejuk, biasa saya akan pergi bulan 3, bulan 4 memang musim sejuk. Memang macam Europe. Sebenarnya kat Palestin, bukan kat Europe pun. Memang best. Itu cerita pasal Allah bagi kelebihan kepada Bani Israel. Dan Allah suruh mereka minta ampun kepada Allah. Sebab kita bila berjaya, sebab Bani Israel dah lepas daripada cekaman Fir'aun, mereka dapat masuk ke Palestin, so mereka berjaya, so Allah suruh mereka minta ampun kepada Allah. Naghfir lakum kulu hittatut, ampunilah dosa kami. Kulu hittah, Allah suruh Bani Israel ni suruh minta ampun, ya Allah ampunilah kami, ampunilah kami. Mana suruh istighfar, suruh minta ampun. Naghfir lakum khatayakum, supaya kami boleh ampunkan dosa kamu, kata Allah. So kita apabila berjaya tuan-tuan, kena minta ampun dengan Allah. Itu prinsip orang berjaya.
Kita dapat kejayaan apa-apa, istighfar banyak-banyak. Contoh, Allah cerita kepada Nabi Muhammad SAW bila mana mereka berjaya membuka Fathu Mekah. Bila Fathu Mekah ni, kan Islam daripada Mekah kena tekan, akhirnya Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, akhirnya lepas beberapa tahun Allah menang siri-siri peperangan banyak, akhirnya Allah perintahkan mereka masuk balik ke Mekah, dia panggil Fathu Mekah. Buka dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila berlakunya pembukaan, apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat wahai Muhammad, ramai manusia masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Kemudian Allah sebut apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Maknanya dah berjaya ni, minta ampun. So sama juga Bani Israel berjaya keluar daripada Mesir, berjaya bebas daripada Firaun, masuk Palestin, minta ampun. Khittatun naghfir lakum khatayakum. Minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa. So kita siapa bila berjaya minta ampun. Begitu lagi berjaya, lagi tunduk. Itu yang akhirnya pepatah Melayu sebut, resmi padi, makin berisi makin tunduk. So itulah Allah sebut, wa izkunal khulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada. Masuk pintu dalam keadaan kamu sujud kepada Allah. Maknanya merendah diri. Masuklah kamu melalui pintu-pintu masuk Palestin ni dengan keadaan kamu tunduk merendah diri. Wadkhulul baba sujada. Okey. Ustaz, betul ke Bani Israel itu Allah bagi kelebihan pandai dan sebagainya? Memang. Kelebihan mereka pandai, tengoklah macam mana mereka buat piramid. Sampai hari ni orang cuba buat kajian piramid. Macam mana teknologi yang ada mereka boleh buat piramid. Cara mereka potong batu daripada Aswan. Batu tu datang daripada jauh, bukan daripada kawasan yang sama. Datang daripada jauh. Potong segi tepat. Buat naik atas bot. Macam mana sungai air sikit tu mereka tunggu time air pasang, air banjir. Benda pula daripada selatan naik ke atas. Lepas tu macam mana dia orang buat naik, susun pula bertingkat. Oh luar biasa. Hebat Bani Israel, dah lah kuat. Hebat, nikmat-nikmat pula dapat makanan yang mudah, sedap. Macam-macam keistimewaan yang ada di Mesir, di Palestin dan juga kepada Bani Israel. Itu saya jumpa di Jepun, di barat tapi tidak di Malaysia. Yalah, kita ni ada kelebihan tapi kita lupa kelebihan kita dan akhirnya kita berbangga dengan kelebihan orang luar. Kita ada kelebihan tapi kita sia-siakan kelebihan tu, akhirnya orang luar yang ambil kelebihan. Sama juga Islam itu hebat tapi orang Eropah yang ambil kelebihan Islam, akhirnya kita nampak hebatnya tamadun Eropah. Yang tu saya buat dalam ada 15 episod saya buat dengan radio Jakim. Saya buat radio Jakim 15 episod tentang tamadun barat dan juga tamadun Eropah. Itu boleh cari baliklah dalam Salam FM. Saya ada buat cerita tu tentang tamadun Islam dengan tamadun barat. Okey. Itu cerita ayat 58. Ada 2 ayat lagi. Kemudian orang-orang yang zalim penderhaka itu mengubah perkataan dan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dan melakukan sebaliknya, maka kami turunkan kepada orang yang zalim itu pada bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa melakukan fasik dan derhaka. Nak katanya Allah bagi nikmat macam-macam kepada Bani Israel tapi mereka mengundang murka daripada Allah, mereka lawan Allah. Allah bagi Nabi Musa kitab. Allah bagi 40 hari Nabi Musa naik atas Bukit Tursina, ambil kitab Taurat sebagai panduan, tapi mereka menyembah patung anak lembu. Akhirnya mereka tak beriman, kufur balik dalam keadaan nikmat macam-macam. Akhirnya Allah berikan seksaan kepada mereka. Antara seksaannya apa? Allah suruh mereka bertaubat dengan cara bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina, bila tengok kaumnya menyembah patung anak lembu, panjang cerita ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nanti bila dah buka border, tuan-tuan ikut trip. Saya bawa pergi Mesir, saya bawa pergi Palestin. Ini bukan nak cerita pasal nak buat untung, buat trip ni, tak, bukan cerita tu. Cuma tuan-tuan memang lagi best kalau dapat pergi sana. Satu kos dia tak mahal sangat. Pergi Mesir memang kos dia rendah. Palestin mungkin mahal sikit lah sebab currency. Currency Jordan tu. Currency dekat Palestin lebih kurang kita. Currency duit shekel. Shekel ni duit Israel lah, sebab kat Palestin kita kena pakai duit Israel. Dia guna shekel. Shekel ni rate dia sama dengan Malaysia. Lebih kurang je dengan ringgit Malaysia. Tapi dekat Jordan dia times 4. So mungkin kos agak mahal sikit sebab kita kena masuk ikut Jordan. Tapi kalau pergi Mesir, memang best lah. Mesir memang kos dia sangat-sangat rendah. Sebab tu sejarah ni semua, kalau saya tak nak cerita habis-habis,
sebab masa pun tak mengizinkan. Cuma nak katanya mereka banyak derhaka kepada Nabi Musa, nikmat banyak. Time desperate, time susah, minta kepada Nabi Musa konon-konon beriman balik. Bila senang, tiba-tiba mereka leka balik, mereka mengabaikan balik tanggungjawab, mereka kufur balik kepada Allah. Ayat terakhir, ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60 Allah sebut dalam Al-Quran, dia ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberikan air untuk kaumnya. Ini cerita bila diorang dah tak ada air pula. Duduk kat kawasan gunung kanan yang berbatu. Tak ada air ni, batu-batu. Tiba Allah pun firman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu ketuk. Faqul nadribu bi'asakal hajar. Wahai Musa, kamu ada tongkat dekat tangan. Ketuk batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Antara mukjizat Nabi Musa dan kelebihan yang Allah beri kepada Bani Israel, terpancar 12 mata air. Hari ini kalau pergi ke Trusina, ada sebuah kawasan namanya Wadi Arba'in. Kita akan jalan dekat celah-celah canyon, celah-celah bukit-bukit batu tu, kita jumpa satu batu besar. Ada bekas-bekas mata air yang dipercayai, kita tak kata confirm, cuma turun-temurun dipercayai, malah banyak juga orang ahli sejarah buat kajian tu, dipercayai dan dikatakan ini kesan daripada mata air yang 12 tu. Tak ada air, keluar 12 mata air. Sebab apa 12 mata air? Sebab Bani Israel ada 12 puak. Mereka ada 12 kelompok. Sebab anak-anak Nabi Yaqub kan 12 orang. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Yang Yusuf, Bunyamin, semua-semua tu, Yahuza, semua 12 orang. Jadi 12 orang tu mewakili 12 Bani Israel. Keturunan daripada mereka tu lahirnya Bani Israel. Sebab tu bila ketuk, batu terbelah 12 mata air. Akhirnya mereka minum. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Dan setiap puak, setiap golongan mereka yang 12 tu mengetahui tempat minum masing-masing. So kelompok pertama, dan Allah kata apa? Kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah daripada rezeki Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Wallahu a'lam. Itu sahaja perbincangan kita pada malam ni. So ceritanya Allah bagi nikmat. Kita dekat dunia hari ni pun dekat Malaysia banyak nikmat. So jangan buat kerosakan dengan nikmat yang Allah bagi. Cari makanan berkhasiat. Mengapa kita akhirnya hari ni makan banyak benda yang tak berkhasiat? So intipati Bani Israel ni sebenarnya kena dekat kita juga sebenarnya. Kita duk sibuk, kadang-kadang tak nak daripada benda-benda yang tak elok. Bagaimana Bani Israel tak nak Bani Israel, tak nak Firaun. Sometimes Allah dah bebaskan kita daripada Firaun Malaysia ni. Tapi akhirnya kita cari pula Firaun lain. Kita nak sihat, sepatutnya makan makanan berkhasiat, tapi tak, kita makan juga makanan-makanan yang tak berkhasiat. Kita ambil intisari dan intipati pengajaran daripada kisah yang kita baca 57 58, 59, 64 ayat ini sahaja. Kita bukan sekadar belajar sejarah. Jadi macam mana kita nak ambil pengajaran. Ini 4 ayat kita bincang pada malam ni sesedari. Lebih kurang lebih sejam kita bersama-sama malam ni. So terima kasih yang join saya pada malam ni. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya nak promote sikit. Ini produk terbaru yang saya buat. Ada partnership yang kita buat dengan kawan-kawan. Kerana kepakaran saya adalah saya buat travel dan kita mengkaji sejarah. So kita ambil, kita cari mana-mana makanan yang nutrisi bagus yang diceritakan dalam Quran. So kita formulakan. So terhasillah rahmat susu. Saya ambil nama rahmat susu pun kerana susu itu juga satu rahmat, satu kasih sayang, keistimewaan yang Allah bagi pada susu itu sendiri. Dan ada banyak khasiat, even dalam syurga pun kita ada sungai yang mengalir daripada susu. Sungai dalam syurga ada 4. Sungai daripada arak, sungai daripada madu, sungai daripada susu, sungai daripada air yang putih, jernih. Air yang bersih. So susu memang sangat bagus. Tapi saya formulakan, kita letak juga gam Arabic yang dikaitkan dengan Al-Manna. So sedari boleh supportlah saya. Perniagaan kecil-kecilan saya. Antara produk terbaru saya yang kita lancarkan musim PKP ni, iaitu Rahmat Susu. Tolonglah saya promote ni spesifik ni. Promote produk baby ni, iaitu baby produk saya yang terbaru. Kita buat partnership iaitu Rahmat Susu. Boleh cari IG dia Rahmat Susu HQ ataupun Facebooknya Rahmat Susu HQ, ataupun DM saya direct, ataupun tengok esok pukul 9.30 pagi dekat Wow Shop kita live dekat TV 9. Okey, saya ambil kesempatan sikit kita cerita sejarah dan kita promote lah sikit apa yang untuk cari pendapatan sampingan, insya-Allah. Kita support lah bisnes orang Islam, insya-Allah, untuk kesinambungan bersama. Terima kasih sekali lagi, minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.